Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di Jom Kuliah bersama-sama Puan Mona. Hari ini saya akan memperkatakan tentang Key Performance Indicator. Menentukan KPI, mengukur pencapaian objektif. Apakah itu KPI? KPI adalah petunjuk-petunjuk yang menerangkan sejauh manakah sesebuah organisasi atau program mencapai objektifnya atau hasil akhirnya. KPI ialah tanda-tanda yang menunjukkan keberhasilan yang dibina dalam perancangan organisasi. Digunakan berterusan untuk mengawal dan mengukur tahap prestasi organisasi. Definisi KPI. KPI adalah sesuatu parameter yang boleh diukur, yang telah dipersetujui bersama-sama dan yang akan mencerminkan kejayaan sesebuah organisasi. KPI adalah petunjuk atau tanda kejayaan bagi membantu organisasi mentakrif dan mengukur kemajuan untuk mencapai objektif, matlamat, visi dan misi organisasi. Kesimpulannya, KPI adalah satu kaedah mengukur prestasi strategi dan matlamat sesebuah organisasi. Kategori indikator. Outcome. Pertama, mengukur keberkesanan program. Kedua, perbandingan antara pencapaian semasa dengan pencapaian sebelumnya. Contohnya, peratus kenaikan, peratus penurunan. Ketiga, ia menyumbang kepada pengukuran KRA. Output pula, pertama, mengukur kecekapan aktiviti. Kedua, pencapaian aktiviti tahun semasa. Contohnya seperti kos, bilangan, masa, produk dan sebagainya. Ketiga, ia menyumbang kepada pengukuran outcome. Metrik pengukuran prestasi. Metrik prestasi boleh disediakan dalam bentuk ratio, rating, ranking, peratus, bilangan, tahap pencapaian, jumlah, grade atau skor dan indeks. Berikut adalah tahap pemilihan metrik prestasi. Berikut adalah contoh kad kamus data KPI. Di dalamnya mengandungi objektif, pengukuran, unit pengukuran dan formula, fokus kualiti, sumber data, kekerapan pengukuran, tanggungjawab, TOV dan sasaran prestasi dan inisiatif ataupun strategi. Berikut adalah contoh istilah dan penjelasan yang terdapat di dalam kamus data. Saya akan membaca beberapa istilah dan penjelasannya. Yang pertama, matlamat strategik ataupun KRA. Penjelasannya adalah General Outcomes atau matlamat strategik yang juga dikenali sebagai strategi teras ataupun KRA yang dinyatakan secara umum, iaitu skop yang luas dan tempoh masa yang panjang. Seterusnya, istilah objektif. Penjelasannya adalah hasil terakhir yang ingin dicapai. Yang ketiga, penerangan tentang objektif. Penjelasannya adalah penerangan mengapa objektif itu penting untuk misi dan visi. Seterusnya, kekerapan masa pengukuran. Penjelasannya adalah bilangan pengukuran dan trend pergerakan. Contohnya, meningkat itu baik atau menurun itu baik. Seterusnya, target prestasi. Ditetapkan di sini 3 hingga 5 tahun. Penjelasannya adalah
Pengukuran prestasi, contohnya 10%. Bilangan 2, tahap Johan. Di sini telah dijelaskan bahawa itu yang akan dicapai dalam masa 3 hingga 5 tahun. Kemudian seterusnya, rational target. Penjelasannya adalah justifikasi penetapan sasaran. Ia mesti realistik dan reliable. Itu saja untuk kali ini. Sampai bertemu kembali di kuliah saya akan datang. Jumpa lagi.